kan sembahyang puasa, memelihara iman ni dengan ilmu pengetahuan. Itu wajib kita belajar. Kemudian sifat kudrat Allah Ta'ala ni dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani, yakni suatu sifat yang dirinya ada sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat ni sifat ma'ani, yakni sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah, ada betul-betul pada zat Allah sedia kala lagi. Yang mana kudrat Allah tidaklah seperti kudrat yang ada pada kita makhluk. Kita juga memiliki kudrat. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah ni semuanya ada kudrat, ada tenaga, ada kekuatan. Tetapi sungguh pun kita ada kudrat, sungguhnya kita ada tenaga, sesungguhnya tenaga kita ataupun kudrat yang ada pada kita makhluk ini sama sekali tidak boleh memberi bekas apapun. Tidak boleh memberi bekas apapun, tidak boleh memberi kesan apapun, sama ada memberi kesan baik ataupun kesan yang tidak baik. Tidak ada kudrat yang selain daripada kudrat Allah Ta'ala itu boleh memberi kesan baik ataupun kesan buruk. Hanya senya kudrat Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberikan kesan baik ataupun kesan buruk. Wajib i'tiqad begitu. Barang siapa yang mengiktikadkan ada kudrat yang selain daripada kudrat Allah Ta'ala boleh menghasilkan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah menyengutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia telah menyengutukan Allah dengan sesuatu. Batallah Islamnya, riddahlah dia, syirik dah. Na'udzubillah. Kemudian selain daripada tu perlu kita ketahui bahawasanya peranan kudrat Allah Ta'ala. Apa peranan kudrat Allah ni? Apa peranan dia ataupun apakah ta'alluq bagi sifat kudrat? Peranan ataupun ta'alluq. Bila kita mengaji tauhid, kita akan selalu dengar perkataan ta'alluq ataupun ta'alluq, yang mana makna Melayunya ta'alluq ini adalah urusan bagi sifat. Urusan bagi sifat, peranan sifat. Kalau orang tanya apa peranan sifat kudrat Allah, apa peranan sifat kudrat? Yang kita dah tahulah, menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu, itu peranan dia. Tugasan kudrat Allah ni menciptakan sesuatu ataupun membinasakan sesuatu, mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, meniadakan sesuatu. Itu peranan kudrat. Tetapi maksud sesuatu itu, maksud sesuatu yang duduk di bawah urusan kudrat Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang bersifat harus. Yang bersifat harus sahaja yang duduk di bawah urusan ataupun ta'alluq sifat kudrat Allah, bukan segala-galanya. Maksud segala-galanya itu perkara wajib pun masuk, perkara mustahil pun masuk. Jadi faham baik-baik. Faham baik-baik. Kerana dalam bab ta'alluq ni, seandainya kita tak faham, dia boleh menarik diri kita kepada rosak akidah juga. Contohnya, dikatakan Allah Ta'ala itu maha berkuasa menciptakan benda mustahil. Contohnya, seseorang itu beriktikad Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan benda mustahil, maka pahaman yang sedemikian merosakkan akidah, kerana membawa kepada perkara yang mustahil itu boleh wujud pula dah. Sedangkan perkara mustahil itu bermaksud sesuatu perkara yang tidak boleh diterima oleh akal sekali-kali adanya.
Itu benda mustahil. Sesuatu yang tak boleh wujud selama-lamanya, sesuatu perkara yang takkan wujud selama-lamanya, tak boleh ada. Perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kalinya. Berlakunya perkara itu mustahil. Adanya perkara itu mustahil. Adanya perkara itu tidak boleh dibenarkan oleh akal sekali-kali. Itu maksud mustahil. Maksudnya mustahil ni benda yang kekal tiada. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Jadi tak boleh kita nak katakan Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan benda mustahil. Tak boleh. Allah maha berkuasa menjadikan benda mustahil. Kalau menjadikan benda mustahil, kalau boleh menjadikan benda mustahil, maknanya benda mustahil itu adalah sesuatu yang boleh ada. Jadi faham baik-baik maksud mustahil akli. Apa arti mustahil akli? Sesuatu perkara yang akal tidak boleh menerima adanya sekali-kali, semata-mata, selama-lamanya. Tak boleh ada, tak boleh berlaku, tak boleh jadi. Itu benda mustahil. Contohnya anak Tuhan. Contohnya anak Tuhan perkara mustahil. Anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Banyak lagi lah. Itu di antara contoh perkara mustahil. Anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Jadi salah seandainya dikatakan Allah maha berkuasa menciptakan anaknya, Allah maha berkuasa menjadikan anaknya. Jadi fahaman yang sedemikian boleh merosakkan akidah, kerana membawa kepada perkara yang mustahil itu boleh berubah menjadi ada. Padahal anak bagi Tuhan itu perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Bertentangan dengan apa yang Allah sebut dalam Quran tu, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Jadi anak Tuhan ni perkara yang takkan ada sampai bila-bila dan tak boleh ada sampai bila-bila. Maka anak Tuhan itu tidak termasuk di bawah urusan kudrat untuk menjadikan. Ingat, anak bagi Tuhan, anak Tuhan tidak masuk di bawah urusan kekuasaan Allah untuk diciptakan. Kerana anak Tuhan itu adalah perkara yang mustahil, yang tak boleh berubah menjadi ada. Yang duduk di bawah ta'aluk kudrat ini hanya perkara yang harus sahaja. Perkara yang harus sahaja. Jadi kita tak boleh katakan Allah maha berkuasa untuk duduk di dalam alam dunia ini. Tak boleh kata begitu. Salah. Sebab ada pahaman yang kata begitu. Allah maha berkuasa. Allah berkuasa. Kalau Allah nak duduk di dalam alam ini pun tidak jadi masalah, kata mereka. Wal'iyadha billahi min dhalik. Padahal duduk di dalam alam itu adalah perbuatan yang menyerupai makhluk. Betul ke tidak? Duduk di dalam alam serupa tak dengan kita makhluk? Serupa tak? Kita ni duduk di dalam alam ke luar alam? Dalam alam. Jadi kalau Allah Ta'ala duduk di dalam alam, duduk di dalam alam, maknanya serupa tak dengan makhluk keadaan dia? Serupa. Jadi pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu maha berkuasa seandainya dia nak duduk dalam alam ini adalah pahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Jaga akidah kita baik-baik. Sekarang ni masuk di dalam negara kita ni pahaman yang pelik-pelik, yang mengajak orang awam menyamakan Allah dengan sesuatu. Jadi hati-hati. Bagaimana kita nak menolak, nak menjauhkan diri daripada fahaman ni kalau kita sendiri tak nak belajar? Orang yang sayangkan akidah, orang yang takut akidahnya rosak, pasti dia akan belajar. Samalah macam orang yang takut bacaan Qurannya salah, dia akan belajar Quran. Orang yang takut rosak akidah, salah akidah, dia akan belajar bab akidah. Ada pun orang yang tidak takut rosak ibadatnya, dia tidak akan mahu belajar, dia tak nak belajar.
Sebab di dalam dirinya tidak ada perasaan takut ibadatnya salah dan tidak diterima oleh Allah. Wal'iyadha billah min dhalik. Wajib belajar ilmu akidah ni, ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, wajib belajar. Itu contohnya. Kalau sekadar kita mengetahui Allah Maha berkuasa, itu terlalu asas sangat, tak cukup untuk kita memelihara akidah kita, daripada menolak fahaman-fahaman yang mengajak kita supaya menyamakan Allah Ta'ala itu zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya seperti makhluk. Tak cukup. Kalau dengan sekadar kefahaman kita Allah Maha berkuasa, cukup sekadar tu? Tak cukup, tuan-tuan. Sebab tu perlu kita kena tahu ta'alluq bagi sifat kudrat ni. Kita tak nak jadi macam fahaman tu. Allah berkuasa duduk di dalam alam. Tak jadi masalah pada Allah kalau Allah nak duduk dalam alam, sebab dia berkuasa. Padahal duduk di dalam alam tu, bertempat di dalam alam itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Kerana menyamakan dia seperti makhluk perbuatan dia. Betul ke tidak? Jadi boleh merosakkan akidah kita seandainya akal kita ni boleh terima Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Barang siapa yang akalnya boleh menerima Allah Ta'ala itu seperti makhluk, zatnya, sifatnya, perbuatannya, maka rosaklah akidah dia, murtadlah dia, syirik, kafir, na'udzubillah, kufur. Jangan main-main. Penat kita semayang berpuluh-puluh tahun. Apa kebaikan-kebajikan yang kita nak bawa balik akhirat kalau seandainya amalan kita tu rosak, tidak diterima oleh Allah. Amalan kita yang zahir ni, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat rahimakumullah, bukan sekadar zahir, bukan sekadar solat, bukan sekadar menutup aurat, bukan sekadar berzakat, haji, umrah. Kena pastikan dia selari dengan amalan batin. Mesti selari. Solat, puasa, zakat, haji, umrah mesti bertepatan dengan akidah. Solat kita sebanyak apa pun, zakat kita sebanyak apa pun, wakaf kita sebanyak apa pun, takkan diterima oleh Allah seandainya yang melakukan ibadat tadi tidak beriman kepada Allah. Dalam erti kata lain, memiliki akidah yang rosak terhadap Allah. Jadi penat tak buat ibadat? Penat. Buang masa, buang waktu, buang tenaga, buang harta. Akhirnya amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah akibat daripada memiliki akidah yang sesat terhadap Allah, yang salah terhadap Allah. Sama ada laki-laki, perempuan, wajib memastikan akidahnya senantiasa berada di tempat yang betul. Jadi jangan kita percaya, jangan kita terima, jangan kita terpesona, terpedaya dengan fahaman-fahaman yang mengatakan Allah Maha berkuasa duduk di dalam alam, atas alasan Allah berkuasa. Atas alasan Allah berkuasa, Allah boleh duduk dalam alam, Allah boleh menyerupai makhluk sebab dia berkuasa. Punah ganah akidah, tuan-tuan. Kalau begitu kita tanya, adakah Allah Ta'ala boleh menyerupai, adakah Allah berkuasa menyerupai kita? Macam mana nak jawab? Kalau sekadar tadi, pahaman tadi Allah berkuasa, dia akan jawab dia akan jawab boleh. Betul tak? Contoh kita tanya, adakah Allah berkuasa menyerupai saya? Orang yang faham macam tadi, dia akan kata apa? Boleh, tak ada masalah sebab dia berkuasa. Kalau begitu, menyerupai makhluk itu bukanlah mustahil bagi Allah. Betul tak? Kalau Allah boleh menyerupai makhluk, maknanya menyerupai makhluk itu bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah, bahkan perkara yang harus bagi Allah. Sedangkan menyerupai makhluk itu mustahil, bukan harus. Harus ni bermaksud perkara yang boleh jadi, perkara yang akal kita boleh terima. Kalau berlaku akal boleh terima, itu makna harus. Mustahil perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kalinya.
Menyerupai Tuhan dengan makhluk mustahil, bukan harus. Baik. Jadi sifat kudrat ni dia ada ta'alluq dia, ataupun urusan ataupun peranan dia. Di antaranya yang pertama, secara umumnya sifat kudrat Allah Taala ni memiliki dua ta'alluq, dua urusan ataupun dua peranan yang dipanggil. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Apa maksud suluhi qadim? Suluhi qadim ni bermaksud patut bagi Allah, layak bagi Allah, boleh bagi Allah seandainya Allah nak menjadikan alam ataupun nak menjadikan makhluk pada sedia kala lagi, boleh. Itu suluhi qadim. Patut bagi Allah menjadikan alam sedia kala lagi, boleh. Kalau Allah nak menciptakan kita ni semua sedia kala lagi, boleh. Patut, layak bagi Allah. Kenapa? Kerana dia telah memiliki sifat kuasa sedia kala lagi. Ini maksud suluhi. Suluhi ni bermaksud patut, bukan nak cerita benda tu jadi, bukan nak cerita benda tu dah berlaku dah, kepatutan sahaja. Itu maksud suluhi. Kalau ditanya adakah Allah berkuasa menciptakan saya sedia kala lagi, jawabnya Allah berkuasa. Boleh seandainya Allah nak menciptakan saya dan tuan-tuan ni sedia kala lagi, boleh. Kenapa? Kerana sedia kala lagi dia telah pun memiliki sifat kudrat, boleh. Cuma tak berlaku lah. Tak berlaku. Itu nama suluhi qadim. Patut sedia kala lagi seandainya Allah nak menjadikan kita semua, patut. Yang ni boleh. Kerana dia tidak bersifat lemah pun sedia kala lagi. Dia telah pun memiliki sifat kuasa sedia kala lagi. Itu takluk yang pertama, dipanggil suluhi qadim. Suluhi itu maknanya patut, suluhi itu maknanya padan, suluhi itu maknanya boleh. Boleh Allah nak menjadikan saya sedia kala lagi. Patut kalau Allah nak ciptakan. Kenapa? Kerana dia telah pun berkuasa sedia kala lagi. Itu suluhi qadim. Ta'alluq yang kedua dipanggil tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Apa maksud tanjizi hadis bagi sifat kudrat? Tanjizi hadis dengan makna sesuatu perkara itu telah lulus dijadikan, baru diciptakan, baru dijadikan oleh Allah. Itu namanya tanjizi hadis. Tanjizi itu makna telah jadi. Tanjizi dengan makna telah berlaku. Tanjizi dengan makna telah lulus, telah tertunai, telah tunai, telah jadi, telah berlaku. Hadis maknanya baharu. Hadis maknanya baharu, isyarat kepada sesuatu yang ada permulaan, isyarat kepada sesuatu yang bersangkut paut dengan masa. Itu hadis. Tanjizi hadis maknanya baharu diciptakan oleh Allah. Contohnya sekarang ni kita sedang duduk-duduk ni, tiba-tiba turun hujan. Tu tiba-tiba turun hujan. Maknanya Allah baharu menurunkan hujan. Allah baharu menciptakan hujan. Itu yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Baru Allah ciptakan hujan. Tu. Tanjizi hadis. Boleh faham? Apa-apa sahaja yang baru diciptakan oleh Allah, sebelum ni tak berlaku, hari ni baru jadi, sekejap lagi baru jadi, sebelum ni tak jadi lagi, hari ni baru jadi, dipanggil tanjizi hadis. Saya yang sedang hidup ni, boleh bercakap, boleh bergerak, diam, boleh memandang, boleh memikir dan sebagainya. Tiba-tiba Allah cabut nyawa saya. Waktu Allah mencabut nyawa saya, itu namanya tanjizi hadis. Allah baru menciptakan kematian tu. Baru menciptakan kematian tu. Namanya tanjizi hadis. Baru jadi, baru Allah ciptakan, tu tanjizi hadis. Adapun suluhi qadim tadi semata-mata nak menceritakan perkara itu patut bagi Allah, seandainya Allah nak buat, boleh. Tu suluhi, patut bagi Allah, boleh bagi Allah, layak bagi Allah kalau nak menjadikan, kerana dia telah memiliki sifat kudrat, sifat kuasa.
Dan satu lagi perkara penting yang kita kena faham dalam bab kekuasaan Allah ni, dalam bab kudrat ni, kena ingat sifat kudrat hanya berurusan menjadikan atau meniadakan perkara yang harus sahaja. Sifat kudrat tidak ada urusan, tidak ada hubung kait, tidak berperanan kepada perkara yang wajib, begitu juga perkara yang mustahil. Sifat kudrat tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang wajib. Sifat kudrat tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang mustahil. Sebab perkara wajib perkara yang tak boleh berubah, perkara yang kekal ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya, takkan musnah, takkan binasa, takkan hilang sampai bila-bila. Itu perkara wajib. Contohnya mukhalafah Allah, tidak serupa Allah dengan makhluk, itu perkara wajib. Allah tidak serupa dengan sesuatu, itu perkara yang wajib bagi Allah, mesti. Jadi tak boleh nak berubah. Satu masa Allah berubah dengan seperti makhluk, Allah seperti makhluk, tak boleh. Kerana mukhalafah Allah itu wajib, bukan harus. Faham baik-baik? Harus ni perkara yang boleh berubah, itu harus. Kalau sebut perkara wajib, sesuatu yang mesti ada, kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada, selama-lamanya sampai bila-bila, itu perkara wajib. Contohnya ada Allah, kekuasaan Allah, pendengaran penglihatan Allah, ilmu pengetahuan Allah, itu perkara wajib semuanya. Segala sifat kamalat Allah tu, bukan sahaja yang 20, bukan sahaja yang 13, bahkan segala sifat kamalat kesempurnaan Allah semuanya wajib, bukan harus. Tak boleh nak berubah. Contohnya Allah Ta'ala tu berkuasa, kadang-kadang dia lemah, tak boleh, sebab kuasa Allah tu wajib. Yang boleh berubah namanya harus, ingat. Begitulah juga perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil iaitu perkara yang mesti tiada, tak boleh ada sampai bila-bila pun, sedia kala lagi mesti tiada, kekal tiada, sentiasa dan kekal tiada selama-lamanya, takkan boleh berubah menjadi ada. Itu perkara mustahil. Contohnya menyerupai Allah dengan makhluk, mustahil. Menyerupai Allah dengan makhluk mustahil. Makna sedia kala lagi mustahil bagi Allah serupa makhluk, sekarang juga mustahil Tuhan menyerupai makhluk, dan selama-lamanya tidak berkesudahan Allah Ta'ala itu mustahil menyerupai makhluk. Oleh yang demikian, tidak boleh nak dikatakan Allah Ta'ala itu boleh menyerupai sesuatu. Allah Ta'ala itu boleh menyerupai sesuatu zatnya, boleh menyerupai sesuatu sifatnya, boleh menyerupai sesuatu perbuatannya atas alasan dia berkuasa. Tak boleh. Seperti pahaman tadilah, dia kata Allah berkuasa turun di dalam bumi, dia kata begitu. Allah berkuasa turun di langit, Allah berkuasa masuk di dalam alam. Bukankah itu perbuatan menyamakan Tuhan dengan makhluk? Dah kata tadi mustahil kan? Jadi jangan diterima. Ni kita bila tak belajar, tak tahu masalah ni, kita dengar penceramah yang kata Allah berkuasa duduk dalam bumi, Allah berkuasa nak pergi mana-mana, Allah berkuasa nak gerak diam, atas alasan dia berkuasa, kita pun terima pahaman. Bahaya tak? Rosak tak akidah? Rosak akidah. Hati-hati tuan-tuan. Kalau ilmu sifat 20 ni tidak penting untuk menjaga akidah, dia tidak diwajibkan belajar. Kalau ilmu sifat 20 ni tidak penting untuk menjaga akidah, dia tak diwajibkan belajar. Sunat je belajar. Tak nak belajar pun tak ada masalah. Tapi kenapa ijma' ulama' mengatakan wajib? Sebab dia berperanan untuk menjaga akidah daripada kita terpedaya terikut dengan pahaman yang boleh menyesatkan iman kita. Atas alasan Allah berkuasa ni, tengok ni dalam sifat 20 ni, dia ceritakan kudrat Allah, peranan dia apa? Menjadikan, mengubah benda harus, bukan mengubah benda mustahil, bukan menjadikan benda mustahil. Benda mustahil tak boleh berubah, kekal tiada. Faham baik-baik? Kekal tiada. Mati hidup balik, yang syurga dah masuk syurga, yang neraka masuk neraka dah. Yang mustahil tetap kekal mustahil. Banyak orang-orang awam kita ni yang terpedaya dengan pahaman tu atas alasan Allah berkuasa. Allah berkuasa.
Habis punah ganah lah akidah. Bila akal manusia itu boleh menerima perkara yang mustahil berlaku pada Allah, maka rosaklah akidah walaupun perkara itu tidak berlaku. Walaupun perkara itu tidak berlaku, tapi akalnya boleh terima berlaku pada Allah. Contohnya, sekarang memang Tuhan tidak sama dengan makhluk, tapi dia kata akal saya boleh terima kalau Tuhan nak serupa, akal saya boleh terima. Walaupun sekarang Tuhan tak serupa dengan makhluk, tapi seandainya nanti suatu masa kalau dia nak serupa dengan makhluk, saya boleh terima. Rosak akidah daripada waktu tu juga. Itu maksud mustahil, tak boleh terima sampai bila-bila pun. Benda mustahil ni bukan benda sekadar tiada, tak boleh terima pada akal. Ni baik laki-laki, baik perempuan, kita semayang ni kena faham akidah ni. Kalau tak nanti kita tonggang-tonggit semayang kita tak diterima oleh Allah. Zakat, haji, umrah tak ke sia-sia tu. Kerana dasar segala amalan yang zahir itu, dasarnya, di antara dasarnya akidah yang betul. Pergilah haji setiap tahun dengan berbekalkan akidah yang sesat, takkan jadi apa dengan haji kita. Tuan-tuan wakaflah. Dengar orang kata mari wakaf, mari wakaf, mari wakaf, kita pun berwakaflah sebab ada keluasan harta. Apa jadi pada wakaf yang dibuat oleh orang yang rosak akidah? Adakah Allah terima? Dah. Inilah perbezaan di antara kafir munafik dengan orang beriman. Kafir munafik dia beribadat, kafir munafik dia solat, kafir munafik dia haji, kafir munafik dia umrah, dia bersedekah. Tetapi perbezaan dia dengan orang mukmin solat serta memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Kafir munafik solat serta akidahnya sesat terhadap Allah. Jadi dua-dua ni solat. Dua-dua ni solat. Orang kafir munafik pun solat 5 waktu. Orang kafir munafik pun mengerjakan haji. Tapi adakah akidah dia, pegangan dan kepercayaan, kefahaman dia pada Allah tu betul? Tak, kefahaman dia salah. Jadi takut kita masuk dalam kelompok ni, tuan-tuan. Takut kita termasuk dalam kelompok ni tanpa sedar. Sebab tu ulama ajak kita mari mengaji, supaya kita boleh bezakan, pastikan sama ada akidah kita selama ni betul ataupun salah. Kalau kita belajar akidah kita betul, alhamdulillah. Kalau kita belajar baru nampak kesilapan dalam akidah, maka baiki cepat-cepat. Itulah tujuan kita belajar. Bukan kita ajak mengaji ni maknanya nak menuduh orang tak belajar ni akidahnya sesat, bukan. Salah fahamlah kalau macam tu. Kita ajak orang mengaji akidah ni supaya pakat-pakat semak. Kesalahan akidah ni orang tak nampak, tuan-tuan. Dia tak sama dengan kesalahan amalan zahir. Kalau tuan-tuan solat sekejap lagi nampak tak ada tumakninah, orang akan boleh tegur. Sebab kesalahan dia nampak di mata. Macam mana ni solat ni tak ada tumakninah pun? Seolah-olah satu perbuatannya daripada takbir sampai salam tak ada berhenti pun. Orang boleh tegur sebab nampak. Tapi kesilapan akidah siapa yang tahu? Kita berkopiah sama, kita berjubah sama, bertelekung sama, tapi kesalahan kefahaman dalam hati siapa yang tahu? Siapa nak tegur kita? Inilah tujuan dia belajar ni, supaya kita boleh semak sendiri. Betul ke tidak pahaman aku selama ni? Kalau betul alhamdulillah, kalau salah baiki. Jadi jangan kita lupa. Kita ni ada tanggungjawab menjaga iman. Jangan keranakan keduniaan kita memandang benda-benda ibadat yang penting, ilmu yang penting ni benda yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Kelak nanti kita akan menyesal. Nak menyesal, baik menyesal sekarang. Nak jumpa salah, biar jumpa salah sekarang daripada Allah bagi tahu kesalahan kita selepas mati besok. Baik, kemudian dan 3 daripada ta'alluq kudrat tadi. Jadi secara dasarnya, secara umumnya, bila sebut sifat kudrat, ada 2 ta'alluq secara umum. Yang pertamanya tadi suluhi qadim, yang keduanya tanjizi hadis. Yang ni yang ketiga pula. Dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis namanya. Dan makna tanjizi hadis itu meluluskan
Maknanya meluluskan ni membuat. Allah menjadikan, Allah membuat sesuatu tu nama tanjizi. Tu nama tanjizi. Kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azal. Makna apa yang Allah ciptakan sekarang ni, contoh sekejap lagi turun hujan, Allah menurunkan hujan tu namanya ta'alluq kudrat. Kudrat Allah. Allah menurunkan hujan dengan kekuasaannya. Kemudian perlu kita tahu satu lagi, apa yang Allah jadikan, apa yang Allah ciptakan tadi itu semuanya bertepatan, muafakat dengan apa yang dia telah kehendak sedia kala lagi. Ta'alluq iradat tu, ta'alluq sifat iradat tu, peranan sifat iradat, peranan sifat kehendak Allah tu menentukan segala sesuatu sedia kala lagi. Contohnya kalau sekejap lagi hujan, menunjukkan hujan yang turun hari ini adalah perkara yang telah diputuskan oleh Allah sedia kala lagi. Tu maksudnya tidak ada sesuatu perkara yang Allah ciptakan tiba-tiba perkara tu menyalahi dengan kehendak Allah. Allah tak kehendak sedia kala lagi, Allah tak kehendak turun hujan, tiba-tiba terturun pula hujan tu. Mustahil. Jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah sama ada perbuatan yang disengajakan ataupun perbuatan yang berlaku dengan tidak disengajakan. Perbuatan yang dipanggil perbuatan yang tergagah, yang kita tak nak, tiba-tiba berlaku. Jalan-jalan termasuk kaki kita dalam lubang contohnya. Adakah kita ikhtiar tu? Kita tak ikhtiar tu. Ikhtiar ni makna bukan suka hati kita. Meskipun perbuatan itu perbuatan yang bukan dilakukan dengan suka hati kita, bukan dengan pilihan kita, tetap perkara itu adalah perkara yang telah diputuskan oleh Allah sedia kala lagi. Kerana nak menolak ada pahaman yang mengatakan perbuatan yang macam tu bukan daripada kehendak Allah, dia jadi dengan sendiri. Maknanya ada juga berlaku sesuatu perkara yang luar daripada bidang kuasa Allah. Contohnya jalan-jalan tergantuk kepala kita, ataupun kemalangan yang berlaku tu, contoh bukan sengaja tu. Mana ada orang sengaja nak kemalangan, betul? Itu namanya perbuatan yang ittirariyah, perbuatan yang tidak disengajakan. Maka itu juga berlaku dengan kehendak Allah. Tapi ada fahaman yang mengatakan benda yang macam tu Tuhan tak kehendak. Dan soalannya, kalau Tuhan tak kehendak, siapa yang kehendak benda tu? Dah kalau tak kehendak, kenapa berlaku? Soal lagi, siapa yang jadikan perbuatan tu? Dia kata benda ni bukan Allah yang jadikan. Dah, siapa yang jadikan? Jadikan sendiri. Adakah sesuatu yang berkuasa boleh membuat sesuatu? Adakah sesuatu selain Allah boleh menjadikan sesuatu? Jawabnya tiada. Maka akidah kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita i'tiqad apa sahaja perkara yang berlaku, yang kita nak, yang kita tak nak, yang berlaku dengan suka hati, yang berlaku dengan tidak suka hati, semuanya perkara itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menjadikan perkara itu. Tidak ada istilah sesuatu perkara itu jadi dengan sendiri tanpa dikehendaki oleh Allah dan tanpa dijadikan oleh Allah. Di akidah kita ahli sunnah wal jamaah, buruk baik, taat maksiat, iman kufur berlaku dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Yang mana semua perkara itu ada hikmah masing-masing. Ada hikmah masing-masing. Allah jadikan benda tak sedap, yang kita tak nak berlaku, yang kita nak tak dapat. Semua tu adalah jalan cerita, dia ada hikmah. Ada hubung kait dengan ibadat. Ada hubung kait dengan ibadat. Allah tak jadikan sesuatu perkara tu melainkan ada hubung kait dengan ibadat. Allah bagi kita nikmat supaya kita beribadat dengan syukur. Allah jadikan bala, Allah jadikan benda yang kita tak mahu dalam hidup kita, namanya bala, pun supaya kita beribadat kepada Allah, mengambil kelebihan, beribadat dengan sabar, beribadat dengan sangka baik dengan Allah, beribadat dengan terima takdir Allah.
Yang mana kadang-kadang hati kita ni akan dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, sungguh-sungguh dengan Allah apabila kita duduk dalam kesusahan. Kadang-kadang kita tak dapat hati yang macam tu dalam solat. Dalam solat tak ada hati yang macam tu dengan Allah. Tapi hati kita boleh dekat dengan Allah apabila kita diberi bala oleh Allah. Perasan ke tidak benda tu? Kadang-kadang kita solat dalam keadaan hati kita khayal tah mana-mana. Tapi waktu kita ditimpa musibah, waktu kita tak ada duit, waktu kita dibalakan dengan hutang contohnya, bagaimana cara kita bermohon dengan Allah? Adakah bermohon sambil lewa? Tak, kadang-kadang sampai menangis doa. Betul? Sampai menangis doa, ya Allah, ya Allah, bersungguh. Tapi dalam solat tak ada pun hati kita macam tu. Itu di antara hikmah dia. Di antara hikmah Allah nak dekatkan hati kita dengan dia dengan diberi ujian. Di antara ujian Allah bagi benda yang kita tak mau. Kenapa Allah bagi kita benda yang kita tak nak? Jawabnya tu di antara jawapannya. Sebab Allah nak hati kita dekat dengan dia. Allah ni sifat dia cemburu. Allah ni sifat dia cemburu. Dia cemburu dengan hambanya yang hatinya lekat dengan dunia. Mana apabila hati hambanya dekat dengan dunia dia cemburu, maka Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu agar hatinya menghadap kepada Allah. Tapi kita tak faham. Kita tak faham. Kita nak minta selalu minta doa nak jadi kekasih Allah. Minta nak diredai oleh Allah. Itulah di antara cara. Bagaimana nak redha dengan Allah kalau hati kita jauh dengan Allah? Macam mana kita nak dapat redha Allah kalau hati kita jauh dengan Allah? Jadi itu di antara cara Allah nak mengkabulkan doa kita tu. Ya Allah, jadikanlah aku kekasih Engkau. Ya Allah, redailah aku. Redha ni makna seronoklah dengan aku, sukalah dengan aku, setujulah dengan aku, ya Allah. Dan di antara caranya mana? Allah jadikan bala, Allah jadikan ujian supaya hati kita dekat dengan Allah. Yang apabila hati hamba tu dekat dengan Allah, di situlah adanya redha Allah pada diri dia. Kadang-kadang kita dalam solat tapi Allah tak redha dengan kita. Dalam solat tapi Allah tak redha. Zahirnya menghadap Allah, hatinya berpaling daripada Allah. Tu kata penuh hikmah. Baru mari kita belajar, mari kita mengaji mengenal Allah ni supaya kita faham bagaimana cara Allah apabila mengasihi hamba-hamba dia. Bagaimana Allah apabila Allah kasih kepada hamba, bagaimana? Dan bagaimana pula kalau Allah benci kepada hamba dia. Jangan kita faham kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita sama seperti cinta hamba sesama hamba. Jangan. Tak sama tuan-tuan. Kita sayang pada anak bini kita ke? Lain dengan Allah sayang kepada kita. Apabila kita kasih kepada seorang hamba, kasih sesama makhluk, kita akan berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian menunaikan segala keinginan dia. Betul ke tidak? Itu cara kita kasih sesama makhluk. Tapi bila Allah kasih kepada hamba dia, bila Allah kasih kepada makhluknya, Allah akan beri benda yang kita tak mau. Tengok pada Nabi, tengok pada Rasul. Adakah kehidupan mereka mewah, berharta, senang, lenak, kaya? Dan penuh dengan dugaan, cabaran, halangan yang lebih dahsyat, lebih berat daripada umat lagi. Sedangkan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Jangan kita ingat bila Allah kasih, Allah turutkan kehendak kita. Jangan. Bahkan itu suatu benda yang membimbangkan, yang dipanggil istidraj. Allah tunaikan segala kehendak kita dalam keadaan kita melupakan Allah. Nak kaya Allah bagi, nak mewah Allah bagi, nak pangkat Allah bagi, dalam keadaan dia tak solat, dia tak puasa, tak jaga aurat, akidah entah ke mana, tapi apa saja kehendaknya diberi oleh Allah, diberi oleh Allah. Itu bukan tanda kasih Allah. Itu tanda kebencian Allah pada hamba. Bila Allah dah muak dengan hamba tadi, bila Allah dah meluat dengan hamba tadi, Allah akan tunaikan segala keinginan dia agar dia lebih jauh daripada Allah. Makna Allah halau dia dengan cara macam tu. Na'udzubillah min zalik. Apabila dia dah terlalu jauh dengan Allah, Allah datangkan kematian pada diri dia. Maka matilah dia dalam keadaan kesesatan tu. Na'udzubillah. Itu yang dinamakan istidraj. Moga Allah jauhkan kita semua daripada istidraj tu. Yang mana orang yang di istidraj oleh Allah ni, dia tak sedar bahawasanya dia sedang dibenci oleh Allah, tapi dia merasakan dirinya dikasihi oleh Allah kerana segala kehendaknya ditunaikan oleh
oleh Allah Taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah kedua dah, kejap je masa berlalu pantas, semakin dekat kita kepada kematian kita masing-masing. Maka gunakanlah saki-baki umur kita yang tinggal, berusaha menuntut ilmu, memperbaiki ibadah kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.